hauli wala haula wala quwwata. Jadi siapa yang ada jauharah tauhid, bagus. Bawa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. وكل دعوى نبوة بعد نبوته فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن والإنس وكافة ورى بالحق والهدى والنور والضياء. Dan kami berkata, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya yang dipilih. Kita telah membahaskan kedudukan ubudiyah dalam pembahasan sebelumnya, bahwasanya maqam abdun itu adalah tinggi. Bila seseorang itu disebut sebagai hamba Allah dalam maqam pujian, maka sebenarnya dia telah diberi pengiktirafan oleh Allah bahwasanya dia hamba. Wa annahu qama abdullah dalam suratul jin yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Abdullah itu maksudnya Rasulullah juga, seperti mana ayat dalam surah Al-Isra, abdihi laila minal masjidil haram. Okey, selesai. Al-Mustafa, yang dipilih. Yang dipilih. Perkataan yang dipilih ini memberi faham kepada kita, memberi faham kepada kita apa? Memberi faham kepada kita bahawasanya terjadinya kenabian itu ataupun kedudukan seseorang itu, bila dia diletakkan pada apa-apa kedudukan ataupun diberi pada apa-apa kedudukan, dia berlaku dengan kehendak dan ikhtiar daripada Allah. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah Ta'ala tidak terikat untuk menjadikan seseorang itu dan ini, memberi anugerah kepada seseorang itu dan ini. Kalau dia beri anugerah, maka itu adalah pilihan daripada dia. Faham? Itu adalah pilihan daripada dia. Maksudnya itu adalah iradatullahil mutlaqah, yang tak boleh dipertikaikan. Faham? Orang-orang Yahudi dia pertikai. Dia tak faham lah. Dia tak faham ke, dia buat-buat tak faham ke, soal memilih siapa menjadi Nabi ni adalah milik Allah secara mutlak. Kamu tak boleh pertikai. Kalau Allah tak jadikan Nabi itu daripada Bani Israel, Allah jadikan Nabi itu daripada luar Bani Israel, itu antara perkara yang orang Yahudi tak puas hati. Jadi menunjukkan kegagalan akidah. Orang yang ada akidah Allah boleh buat apa yang dia nak, dia bertikai apa yang Allah Ta'ala buat. Faham? Tapi orang Yahudi, itulah penyakit dia. Maka kita mengatakan nubuah itu adalah pilihan Allah. Dan bila Allah pilih seseorang, maka maknanya Allah bagi kelebihan pada dia. Allah bagi kelebihan pada dia, dan Allah berhak untuk bagi kelebihan kepada sesiapa yang dia nak. Faham? Okey, kita tengok ayat Quran. Jadi kita cuba ringkaskan dengan melihat ayat Quran
dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan apabila mereka ini berhasad dengki dengan kelebihan kenabian yang diberikan kepada umat Arab ataupun kepada Rasulullah. Lalu Allah berfirman, jadi ayat ni yang Hafiz tu ingat, nanti tulis, kongsi dekat kawan. Ayat tu nombor berapa? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hukma wa atainahum mulkan azima. Ini ayat Allah Ta'ala cerita tentang hasad dengki orang Yahudi. Adakah mereka berhasad dengki an-nasa kepada manusia? Manusia ini sebahagian mufassir mentafsirkannya Muhammad, Nabi Muhammad. Maksudnya, adakah mereka berhasad dengki dengan Muhammad atas apa yang Allah berikan kepadanya daripada kurniaannya, iaitu kenabian? Faqad ataina, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada keluarga Ibrahim. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab, dah bagi kitab. Maksudnya, di kalangan bangsa mereka ni yang dilantik jadi nabi ni banyak dah pun sebelum tu. Nak hasad dengki dah kenapa? Kalau di kalangan bahasa Arab ni yang jadi nabi seorang je, tak ada selain daripada Nabi Muhammad. Faham? Allah Ta'ala ingatkan faqad ataina ala Ibrahim al-kitab. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, itu semua diberi kepada al-Ibrahim. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hukma. Bukan sahaja bagi kitab, mereka juga diberi kerajaan, seperti Allah beri kepada Nabi Daud alaihissalam, kerajaan. Nabi Sulaiman alaihissalam daripada Al-Ibrahim, kerajaan. Wa atainahu mulkan azima. Jadi inilah masalah hasad dengki Bani Israel. Kemudian ayat yang lain Allah menerangkan konsep kenabian ini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin yattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Ini pun boleh dibawa juga. Maksudnya Allah tanya kepada orang yang mempertikaikan kenabian, adakah kamu yang mengagih-agihkan rahmat Tuhanmu? Maksudnya rahmat Tuhanmu, Allah Ta'ala punya rahmat, kamu yang tukang agih ke? Maksudnya kamu ni ada hak untuk campur tangan ke? Untuk kata sepatutnya ni bagi kat sini, jangan bagi kat sini. Sebab ada ayat yang lain, mereka ini orang musyrikin, mereka ini mempertikaikan, kenapa yang jadi nabi itu dia, kenapa tak orang lain, orang yang lebih besar daripada dia. Apa ayat dia? Apa ayat dia, lupa lah. Apa? Minal qaryataini azim, apa ayat dia? Baca. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim ahum yaqsimun. Sebelum lepas tu kan. Disambungkan dia. Mereka kata, ini sebenarnya bukan kepada orang Yahudi, tapi boleh masuk juga, ini orang musyrikin. Mereka berkata, laula, alangkah baiknya kalau Quran itu diturunkan kepada rajulun azimun minal qaryatain. Itu susunan ayat ni. Kalau diberikan kepada orang yang besar di antara dua kampung ni, maksudnya di antara Mekah Madinah, bagi yang paling tinggi kedudukan bangsawan kaya raya, apa bagi kat dia? Dia pertikaikan. Maka Allah Ta'ala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, adakah agihan rahmat Tuhanmu kamu yang uruskan, sehingga kamu ada hak, kamu rasa kamu ada hak untuk campur tangan, kan? Kamu yang memang kamu dilantik ke bahagi? Jadi kalau bukan urusan kamu, tak perlu petikai. Itu Allah Ta'ala pun juga suka bagi kat siapa. Itu. Jadi di sini
Sudah cukuplah 2 ayat, 3 ayat tadi untuk memahami konsep. Wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul Mustafa. Dalam Al-Mustafa itu sendiri ada makna kelebihan Rasulullah lah. Beliau ini terpilih. Dalam hadis kita boleh baca, beliau terpilih daripada yang terpilih. Kalau kita ikut, maksudnya Nabi ini dia jadi panjang lah kalau nak cerita kan. Dalam ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam satu qiraat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada anfas ni isim tafdhil, daripada nafasah, iaitu daripada orang yang paling terbaik. Anfas ni yang paling bernilai, paling berharga di kalangan kamu. Maka kita boleh tengok Nabi SAW datang daripada keturunan yang terbaik, daripada yang terbaik. Maksudnya daripada banyak-banyak bangsa, Nabi dipilih daripada bangsa Arab. Daripada banyak-banyak bangsa Arab, daripada keturunan Ismail alaihissalam. Daripada banyak-banyak keturunan Ismail, daripada Adnan. Daripada banyak-banyak anak Adnan, jalur Adnan, daripada Quraisy. Daripada banyak-banyak Quraisy, daripada yang terbaik, daripada Quraisy Bani Hashim. Dan daripada banyak Bani Hashim, daripada Abdul Muttalib. Dan daripada banyak-banyak anak Abdul Muttalib, daripada Abdullah, anaknya yang terbaik. Dan lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata Nabi ini tak ada saudara, tak ada adik-beradik, tak ada, tunggal. Untuk menyatakan kelebihan yang ada pada Rasulullah itu tidak dikongsi oleh sesiapa. Faham? Tak ada siapa kongsi. Sebab kalau satu orang datang daripada ayah yang sama, keturunan kan, ayah yang sama, so maksudnya saudara dia tu kongsilah kelebihan. Dia pun daripada keturunan sama juga, daripada jalur tadi kan. Tapi Allah Ta'ala hanya keluarkan Rasulullah, menunjukkan bahawasanya fadilah baginda la yusyarikuhu fiha ahadun, tidak berkongsi bersama baginda oleh sesiapa pun. Al-Mustafa wa nabiyuhul mujtaba, dan nabinya yang terpilih, dan rasulnya yang diridai. Selepas dibawa kalimah nabi, dibawa kalimah rasul, kerana tidak lazim seseorang itu nabi, dia adalah rasul. Lazim daripada dia rasul, dia adalah nabi. Faham? Maka dibawa, diulang. Mula-mula sebut hamba, lepas maqam hamba, maqam nabi, lepas maqam nabi, maqam risalah. Faham? So dia ada maqam ubudiyah, maqam nubuwah, maqam risalah. Orang bahaskan antara maqam wilayah, kewalian, dengan maqam nubuwah mana lebih tinggi. Sudah tentulah maqam nubuwah lebih tinggi. Dalam diri Nabi ni ada tak dalam diri Nabi ni ada tak sudut walinya Nabi? Nabi ni wali tak? Nabi ni wali lah. Wali dengan erti kata orang yang dekat dengan Allah. Faham? Dari sudut itu, sudah tentulah Nabi kepala kepada semua wali. Wali ni kan maksudnya wali, waliya yali. Wali maksudnya hampir. Wali kan daripada waliya yali, yang berhampiran. Jadi man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. So Nabi ni, pada diri Nabi ni ada sudut wali. Wali, faham tak? Jangan salah faham pula. Dengan erti kata orang yang dekat dengan Allah. Kalau di kalangan wali nak dikumpulkan, Nabi yang paling atas sekali lah, orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi SAW sebut, ana atqan nas billah, aku paling takwa kepada Allah. Faham? Ana akhsyan nas billah, aku paling takut dengan Allah. Maksud daripada kalangan orang yang takut dengan Allah, Nabi paling tinggi. Daripada kalangan orang yang warak, Nabi paling warak. Di kalangan orang yang bertakwa, Nabi paling bertakwa. Ada orang kata makam wilayah ini
dia daripada bawah ke atas. Faham? Maqam nubuwah ini daripada sini ke bawah. Sini ke bawah. Macam mana? Tak faham? Maksudnya bila orang itu disebut wali, ialah soal disebut wali, perkara yang di-highlightkan adalah sisi ibadah dia kepada Allah. Ibadah dia kepada Allah. Bila orang itu disebut nabi, yang dilihat itu adalah hubungan dia dengan manusia. Apa maksud hubungan dengan manusia? Dia adalah orang yang turun kepada manusia, bergerak bersama mereka. Itu bagi nabi kan. Nabi ni orang yang apa? Datang kepada manusia dan mengajak manusia kepada Allah. Jadi makam yang lebih tinggi adalah makam nubuwah. Orang kata apa? Usaha dakwah ini, kalau umat yang terdahulu, mereka menghubungkan dirinya, kalau ibadah ini menghubungkan diri kepada Allah, dakwah ini menghubungkan hamba Allah kepada Allah. Faham? Apa dia? Ibadah ni, satu orang dia menghubungkan diri dia secara individu kepada Allah dengan banyak sembahyang, banyak zikir, banyak-banyak. Dakwah ni pula dia hubungkan hamba Allah kepada Allah. Jadi makam yang lebih tinggi adalah apabila orang itu dia hubungkan hamba Allah kepada Allah. Sekaligus dengan perbuatan itu secara tidak langsung dia juga menghubungkan diri dia kepada Allah. Apabila orang itu dia bawa orang lain kepada Allah, Allah akan sayang dia. Faham? Maka dalam itu ada peningkatan makam dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Dan dalam ayat yang lain, apa ayat dia? Dalam surah Jin, illa man irtada. Apa ayat sebelum tu? Lam apa? Saya ada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini apa? Baca. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Okey, itu ayat dia. Dan kita boleh syarah lah. Kemudian dia ada satu perbahasan tapi tak perlu kita masukkan, iaitu apa beza Nabi dan Rasul. Tapi secara umumnya makamnya apa? Abdun ataupun wilayah nubuwah risalah. Dan daripada kalangan Rasul pula, daripada kalangan Rasul itu sendiri ada yang terpilih daripada yang terpilih. Seperti mana firman Allah, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah. Di kalangan Rasul pun ada dia punya mufadalah. Fadalah bainal anbiya. Maksudnya di kalangan Rasul pun ada martabat. Jelas. Ialah Nabi disebut penghulu sekalian Rasul, imam sekalian Rasul. Itu kan martabat. Faham? Kita biasa dengar Rasul ulul azmi kan. Rasul ulul azmi. Jadi di kalangan Rasul pun ada martabatnya, illa man irtada. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dhin. Itulah rasul-rasul yang kami lebihkan antara satu dengan yang lain. Antara mereka minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebahagian mereka mentinggikan darjatnya. So masalah darjat Rasul ni pun itu hak Allah. Faham? Seperti mana satu orang nak dipilih daripada yang teruk ni, dia dipilih, itu hak Allah. Dan satu orang dipilih daripada yang terpilih, itu pun hak Allah. Allah Ta'ala nak yang terbaik itu, yang menjadi penghulu sekian Rasul itu adalah yang terakhir. Allah Ta'ala nak macam tu. Macam tu.
Jadilah macam tu. Tak ada siapa boleh bertikai kan. Sedangkan di sana ada Adam, di sana ada Ibrahim, Nabi Musa ada. Tetapi iradatullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh bertikai. Wa rasuluhul murtada. Okey. Khatamul anbiya, penutup sekalian nabi. Kenapa disebut penutup sekalian nabi? Sebab apa? Sebab nanti kalau kata penutup sekalian rasul, ada yang sesat ni. Dia kata rasul yang dah tutup, nabi dah tutup lagi. Faham? Saya lah nabi tu. Nampak tak? Makana Muhammadun, ayat dia. Ayat tentang nabi akhir. Nabi adalah penutup. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Faham? Ini ayat dia. Tulis. Makana Muhammadun, surah apa? Surah apa? Ahzab. Surah apa? Ahzab. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau disebut wa khataman rusul, adalah yang sesat ni. Dalam keadaan itu pun ada yang sesat juga, mengaku nabi tak habis lagi. Seperti Mirza Ghulam Al-Qadiani, satu ajaran yang ditaja oleh British, yang dipanggil Qadiani. Dia ni mula-mula mengaku apa? Imam Mahdi juga. Lah kali dia mengaku dia Nabi Isa. Jadi itu penyakit tu. Mula-mula mengaku wali, kemudian mengaku Imam Mahdi. Dia tak berani lagi nak mengaku Nabi. Dia dah rasa pengikut dia dah taksub dengan dia, alas Nabi. Jadi pengikut yang taksub kalau mengaku Tuhan pun ikut. Faham? Seperti mana Ayah Pin, dia mengaku Tuhan kan, orang ikut juga. Okey, khalas. Wa imamul atqiya, Nabi adalah penghulu sekalian orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin, penghulu sekalian yang diutus. Dan habibu rabbil alamin, kekasih Tuhan semesta alam. Ini kalau disyarahkan dia mempunyai makna-makna yang besar, tetapi makna zahir ini pun sudah wadih. Nabi adalah imam. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, kita boleh guna ayat ni, Rabbana hablana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita diajak untuk berdoa, ya Allah, jadikanlah saya imam kepada orang yang bertakwa. Maksud imam ni bukan jadi Perdana Menteri. Ada orang politik baca ayat ni, dia kata tengok, Allah suruh kita jadi ketua kepada orang bertakwa. Maknanya jadi apa? Perdana Menteri. Okey, cuba fikir logik. Doa ini disuruh semua orang baca. Okey, kalau semua orang berdoa saya jadi ketua kepada orang yang bertakwa, siapa yang jadi yang diketuai? Faham? Kalau maksud ketua tu maksudnya adalah jadi Perdana Menteri kepada orang bertakwa. Perdana Menteri seorang je, mana ada ramai gaduh. Menteri besar seorang je. Jadi imam ni maksudnya, imam kepada orang yang bertakwa tu maksudnya, dengan sebab saya, dengan sebab orang ikut saya jadi orang yang bertakwa. Bukan. Dengan sebab orang ikut saya, mereka jadi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ni, dia punya teladan dia saya. Faham? Maksudnya apa? Mereka menjadi orang yang bertakwa sebab terkesan dengan saya, dengan sebab dakwah, dengan sebab ta'lim. Maksudnya kita jadi asbab ketakwaan orang lain. Itu maksud dia. Okey, so Nabi SAW adalah imam, seperti mana dalam hadis tadi, ana atqakum lillah. Ana atqakum lillah, aku adalah di kalangan kamu, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa sayyidul mursalin, ini Nabi ini penghulu sekalian Rasul. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu wuldi adama wala fakhar. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Okey.
Daripada hadis ini kita boleh istinbat Nabi adalah penghulu sekalian Rasul. Sebab apa? Nabi kata, aku penghulu sekalian manusia. Sekalian Rasul itu adalah manusia. Betul? So bila Nabi SAW penghulu sekalian manusia, lazimlah daripadanya Nabi penghulu sekalian apa? Rasul. Nabi SAW bersabda, ana sayyidu wuldi adama wala fakhar. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam dan bukan berbangga-bangga. Ini adalah kenyataan. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj menjadi penanda, penunjuk yang Nabi ini adalah Imamul Anbiya, lantaran Nabi mengimami salat mereka. Okey. Dan terakhir, wa habibu rabbil alamin. Nabi adalah habib yang dikasihi. Habib maksudnya kekasih Tuhan semesta alam. Dia ada maqam Khalil dan dia ada maqam Habib. Faham? Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Nabi Musa disebut Najiullah. Nabi Musa juga disebut Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Muhammad Habibullah. Jadi Habib adalah maqam yang tinggi, lebih daripada Khalil. Jadi Nabi SAW adalah Habibu Rabbil Alamin. Habibu Rabbil Alamin. Dia sebenarnya semua Nabi ni Habibu Rabbil Alamin. Faham? Semua Nabi. Habib dengan makna dikasihi. Sudah tentulah semua Nabi. Bukan Nabi, orang biasa pun ada Habibullah. Faham? Tapi bila dinisbahkan Nabi itu Habibu Rabbil Alamin, maksudnya maqam hub yang Nabi peroleh itu mengatasi semua maqam. Faham? Contohnya dia pun orang dikasihi oleh si fulan kesayang dia. Macam orang sayang lah. Dia sayang ayah dia, sayang ibu dia, sayang isteri dia, sayang anak dia. Tapi sudah tentulah, walaupun sayang, tapi di antara banyak sayang itu ada yang paling tinggi kan. Begitu. Faham? Nabi SAW adalah Habibu Rabbil Alamin dengan maqam yang paling tinggi. Dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa. Surah apa? Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini adalah satu maqam mahmud. Maqam mahmud ini yang kita diajar, disuruh oleh Nabi untuk kita doakan untuk Nabi setiap kali lepas azan. Wah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menghantar kamu, menaikkan kamu ke darjat maqam mahmud. Maka kita doa untuk Rasulullah, wa ba'ashu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Jadi maqam mahmud adalah satu maqam yang Nabi nak. Nabi doa, Nabi minta kita doa untuk Nabi. Siapa doa untuk Nabi perkara ini, maka dia berhak mendapat syafaat Rasulullah. Sebab itu antara fadilat membaca doa selepas azan adalah mendapat wajabat syafaati. Wajiblah syafaatku kepada dirinya. Sebab apa? Orang yang baca doa lepas azan ni, dia doa untuk Nabi. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam. Jadi setiap hari paling kurang 5 kali. Setiap hari 5 kali lah. Dia tak ada paling kurang, kan? Paling kurang sekali je lah. Paling banyak 5 kali. Sebab azan 5 kali je. Dia sebenarnya bukan 5 kali, 10 kali. Sebab doa ini juga disunatkan baca lepas iqamat. Faham? Doa ini bukan sahaja disunatkan baca lepas azan, disunatkan juga baca lepas iqamah. So kalau setiap hari kita doakan ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata,
maka ganjarannya wajabat syafaati, kerana kita telah menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang Allah janji untuknya, dan Nabi mengimpikannya. Nabi harap akulah hamba itu, dan memang Nabi lah yang dapat. Tapi sebenarnya Nabi suruh kita doa ni untuk kita ada share dalam kebaikan. Dapatlah juga. Kita tak doa pun Nabi dapat. Tapi bila kita doa, so kita adalah juga dia punya saham-saham kebaikan sebagai belas rahim Nabi kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.